kerja dunia pun bayar pada masyarakat tak boleh kok. Nah, kita dah ambil poster, kita buat kita tulis, kita tepek dan kata gawa. Itu jawatan kosong, office boy dikehendaki. Dah, dengan syarikat kami. Kerja 5 hari seminggu. Nah, gaji 18 juta dolar. Oh, 18 juta dolar. Nah, bayar bola lagu ni tu. Office boy tapi bayar 18 juta dolar. Duit kita dalam 50,000 sebulan. 50 juta. Nah, tapi bayar di padang mahsyar, tulis di kertas tu. Memang siap tu. Nah, walaupun 50 juta bayar padang mahsyar, orang tak minta kerja. Nah, tulis buat nombor telefon jujur, orang tak hello. Mereka orang gila hello. Kerja orang beliau. Ada kok orang kerja dengan aku. Padang mahsyar memang aku orang gila. Tu kita tak kerja dengan tuan. Suruh baca surah Al-Kahfi tak baca, suruh baca Tabarakallazi mala'ala tak baca, nak tidur baca Al-Waqi'ah Nabi kata tak baca. Tak baca lah ke? Buat apa? Dah gaji nampak. Tak go. Batu kita ni nak masuk surga tak layak. Dak skom sikit muka. Gaya peng sesekor. Tapi nak masuk neraka kita tak boleh. Kita nak masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadat kita dah gau. Jadi ni ibadat dia boleh masuk surga dah. Cakap angan. Nak pakat tong dengan kasut. Dak layak sikit. Muka jahat belaka. Tak layak. Dah kita nak juga masuk surga dengan rahmat kasih sayang Allah. Ada adang. Kau nak kira 70,000 umat Muhammad masuk surga bi ghairi hisab, Nabi kata. Tanpa hisab. Dah kita dengan 70,000 orang. Daripada Adam sampai ke kiamat, daripada Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad sampai ke kiamat, 70,000 orang Nabi kata istimewa masuk surga, tak ada hisab, tak ada custom, tak ada immigration, masuk terus. Maknanya hapus habis dosa-dosa. Dah orang kita 70,000 orang. Zaman Imam Ghazali pun dia kata 30,000 orang ada wali yang duduk beribadat sama dalam bukit di Syria. Zaman dia. Dah 70,000 orang. Dah kat muka kita. Dah wang sang dang. Tu dang. Bergantung sejauh mana keikhlasan seorang yang beribadah itu. Ada orang yang Tuhan beri sikit gaji, ada orang yang Tuhan beri banyak. Tapi paling sikit Tuhan akan beri 10 kali ganda. Ini sebut dalam hadis sahih. Paling sikit 10 kali ganda daripada amalan kita. Mana kalau kita semayang serakaat, paling sikit Tuhan akan bayar 10 rakaat. Seperti buat 10. Paling banyak 700 kali ganda. Mana kalau kita baca, maknanya sekali khatam Quran, Tuhan akan bayar 700 kali khatam. Bergantung kepada orang. Ada orang yang Tuhan dia beri riyal, Tuhan tulis macam 500 riyal kerana dia orang miskin. Ada orang yang dia beri 1000, Tuhan tulis macam 5 riyal sahaja kerana dia orang jutawan. Atas keikhlasan dan keadaan seseorang tu. Batu orang susah kalau dia buat ibadat, dia boleh lebih. Orang kaya buat ibadat tak boleh lebih. Lebih mana? Tak boleh lebih daripada orang miskin. Sebab Tuhan beri kelebihan orang kaya, dia boleh berbelanja dengan kekayaan dia. Orang miskin tak boleh. Cuma orang miskin bila dia sebut subhanallah, tak sama dengan orang kaya sebut subhanallah, kerana dia susah. Makan susah, tidur susah, anak susah, bini pun lari. Macam-macam peseng masalah. Rumah nak kena rombok. Jadi bila susah, sabar pula, dia banyak ganjaran dia, lebih daripada orang senang. Orang susah dia haji taruh pitih daripada muda. 10 hari taruh bola payang. Nak boleh pergi tu kat 70 dah homo. Susahnya. Pergi pahala dia tak sama dengan orang yang pergi ke Mekah dah nak tahun. Pasal dia banyak itih. Lebih dia lagi. Tapi orang kaya pergi boleh pahala juga. Orang kata tak boleh. Tapi pahala orang susah lebih lagi. Orang sakit sebut subhanallah, lebih banyak Tuhan bayar daripada orang senang. Orang sehat sebut subhanallah kerana dia sakit. Sakit dah nak bangun, nak kecing berak pun payah, sebut juga subhanallah. Habis boleh. Jadi itu makna ibadah, kita memperhambakan diri kepada Allah
Jadi kita faham apa benda yang maksud para hamba, tunaikan perintah, jauhkan larangan. Soalan seterusnya, apakah kebaikan, hikmah dan pengajaran daripada ibadah yang diperintahkan itu? Jawabnya, lebih dahulu kita perlu memahami bahawa setiap perintah surah Allah itu semuanya mengandungi hikmah dan kebaikan. Wajib atas orang Islam tanamkan tekad di dalam hati, tak berganjak dah segala yang Tuhan suruh ada hikmah. Begitu juga dengan segala yang Tuhan larang, dah ada hikmah. Allah larang berjudi kerana berjudi itu merosakkan ekonomi. Sebab tu orang kafir pun haram judi. Orang Cina Buddha haram judi. Jangan kata halal, tak boleh kata gitu, haram. Faham? Orang Kristian haram berjudi, Allah haramkan juga. Orang Yahudi Allah haramkan berjudi. Semua manusia Allah haramkan berjudi dan minum arak. Nah, kerana mudarat kepada orang kafir ke kepada orang beriman sama saja. Dia juga meruntuhkan ekonomi orang kafir, sebenarnya judi meruntuhkan ekonomi orang Islam. Cuma dalam dunia tidak boleh diambil tindakan kalau orang kafir berjudi ataupun minum arak. Itu saja. Tapi tetap haram ke atas mereka. Dalilnya kita tak boleh benarkan mereka itu berjudi dalam rumah kita. Dia nak berjudi dalam tempat dia, kita sebagai kerajaan boleh beri lesen. Lesen ni mana kebenaran. Tapi orang Islam tak boleh. Nak. Kadang-kadang hikmah tu kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Umpamanya hikmah dilarang berjudi tu kita tahulah. Nak huru-hara rumah tangga dan sebagainya. Hikmah diharamkan apa benda ni, minum arak merosakkan kesihatan. Nak buah pinggang ke paru-paru ke jadi rosak dan sebagainya, itu kita nampak. Ada lagi hikmah yang kita tak nampak. Begitu juga bila diperintahkan sesuatu perintah, dia ada hikmah. Kadang-kadang hikmah tu kita nampak. Seperti sembahyang, kita tak nampak hikmah dia kok mana dari segi kesihatan dan sebagainya. Nah, dari segi puasa kita nampak dah. Nah, boleh memberi kesihatan. Khususnya untuk orang yang melakukannya. Hikmah ialah kepada orang yang melakukan. Batu orang yang puasa saja dia ada sihat, orang tak puasa tak sihat. Orang yang semayang nampak-nampaknya ada juga hikmah di segi kesihatan. Tak? Tapi di hari kiamat semua suruh dan larang Allah ini akan dipertontonkan hikmahnya kepada kita. Kita tahulah di hari akhirat lagi baru kita tahu hikmah, kelebihan Tuhan suruh ni, apa sebab Tuhan haram ni. Nah, walaupun benda tu benda yang remeh dalam agama. Umpamanya kenapa maknanya dalam wudu hanya diperlukan akan 4 anggota saja. Muka, tangan, kepala dan kaki. Berapa lutut tak termasuk, berapa kemaluan tak wajib, tak ayah basuh, ambil wudu. Nah, tak nampak hikmah dia. Akhirat semuanya rahsia-rahsia tersebut terbuka terang. Dah. Jadi atas kita ni sama ada tahu hikmah ataupun tidak, asal ia perintah agama buat sudah. Jangan kita nak mempersoalkan dah mana hikmah ni baru kita nak buat. Nah, setiap larangan dan tegahan Allah itu semuanya mengandungi bahaya dan keburukan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata kerana Allah walaupun kecil atau sedikit tidaklah menjadi sia-sia atau percuma sahaja. Nah, mendedahkan aurat, kita tahu dah hikmah dia. Iaitulah dia dapat mengawal akan masalah sosial. Nah, bab buka aurat ni dirosak budak-budak. Orang lelaki ni bila tengok aurat orang perempuan, tasawuf aurat tengok orang perempuan tu dia susah hati dah. Nah, kalau aurat orang lelaki tu lain sikit, atas nama aib saja. Tapi aurat perempuan ini dia menggalakkan maksiat. Aurat laki-laki tidak menggalakkan maksiat. Nah, tapi atas dasar tutup kerana aib. Manusia ni wajib menghormati keaiban diri dia sendiri. Nah, betul orang lelaki pakai luar pendek. Dah. Orang puan kerana dia boleh buat, boleh menggalakkan maksiat. Nah. Cikgu tengok peha orang puan. Ada mari tak? Ada mari. Tu. Ada. Tu 69 kan? 69 apa? Lebih tak? 70? 77. 77. Ada mari lagi. Faham tak? Maknanya lah Tuhan cipta. Dah kalau orang muda tengok, lepas tu jadi maksiat.
Bila dia tengok aurat perempuan, dia mencita-cita untuk memiliki aurat tersebut, sama ada tuan punya aurat atau jantina yang sama dengan dia. Dia jauh orang lain. Nah, kerana bila kita mata dia tengok aurat, dia jadi rasa berahi, rasa seronok, dia mengisah orang ni. Nah, macam ini kita duduk tengah duduk kita balik. Nah, rupang kita duduk dalam bilik, tapi dia bakatkan ni duduk ngaji Quran. Nah, ya ayyuhan ladzina amanu, cukup lekat dengan kena apa? Kita mari share buat orang. Mari tak? Kalau mari berat. Tak. Dah. Tu tak? Tak ada benda kita tak? Tak ada hal. Kita biasa dah. Tapi kalau kita balik tu, dia dalam keadaan dang nak pakai baju. Faham tak? Dia keju. Kita masuk dah ingat wisalam, dia keju. Nak dah pakai baju. Nampak? Tak ada sorak benang. Kita mari share tau. Buat merang. Mari share. Tengok tu. Tu peraikan. Faham tak? Mari share. Dah kalau orang muda mak lempik. Faham tak lagi? Tak usah kata tak. Selok sikit jadi susah hati dah kita. Kita masuk dalam bilik kita, tengok bini kita tengah duduk, telur selok sikit kain. Nak siapa kat dah banyak nampak kat punggung. Faham tak? Nah, kita lain macam lalu. Kalau ni kurang pun kita hello kawan kita. Dah dia main kita. Faham? Nampak? Pasal nak semeh di rumah. Dah, umpamanya. Dia jadi lain. Tu isteri kita. Dah orang lain. Lepas tu dia menggalakkan. Tapi cara tu cara halal isteri kita. Nah, lepas tu dah tengah jalan. Tengah jalan. Allah cipta kita, dia tahu lah kelemahan kita. Dia suruh tutup. Nah, ni kakek soyo. Tak rasa apa mak bapak. Nah, kata bodoh marah. Dia kata ngajar kata kau orang. Nah, nak kata bukan nak suruh jadi rosak, nak suruh masuk dalam hati, nak suruh berasa di hati. Nah, kalau duk puji tak mau ada gosok, mau tak berasa sikit. Nah, dia anak ni babi kena belabe. Nah, kalau puji kau babi. Nah, gitu juga dengan masyarakat. Ulama kerja belabe dia. Nah, nak suruh jadi baik. Selain mendapat ganjaran dan pahala yang disediakan, juga ibadat dalam Islam itu sendiri mengandungi berbagai pengajaran dan pendidikan bagi melahirkan insan al-kamil, berperibadi mulia dan berjiwa takwa. Memang sungguh dalam tiap-tiap ibadah, sama ada khususiyah ataupun umumiyah, semuanya adalah tarbiyah kepada kehidupan peribadi muslim yang tu. Nah, umpamanya contohnya semayang berjemaah adalah tarbiyah kepada keseluruhan umat untuk taat kepada pemerintah di luar surau masjid. Maknanya di dalam semayang kita diajar untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin semayang imam. Imam ni bukan imam semayang, maksudnya imam sebenarnya adalah pemimpin. Nah, tapi itu imam semayang, pemimpin semayang. Bila imam rokok, kita rokok. Bila imam sujud, kita sujud. Bila imam salam, baru boleh kita balik. Dah. Tapi kalau imam itu naik 5 rakaat semayang zuhur, kita tak boleh naik ikut kerana bercanggah dengan agama. Supaya menjadi latihan bagi kita, kita di luar daripada semayang, kita duduk di bawah pimpinan ketua pejabat, di bawah pimpinan majikan kilang, di bawah pimpinan maknanya menteri dan sebagainya. Maka sekadar mana mereka tidak perintah mereka tidak bercanggah dengan syarak, maka wajib kita kena taat dan kita kena ikut. Tapi kalau canggah dengan syarak, kita dilatih dalam semayang 5 rakaat zuhur tak boleh ikut. Bila di luar sana pemimpin boh jabat suruh, maknanya apa benda ni kita tinggalkan solat kerana nak teruskan mesyuarat, kita kena keluar daripada bilik mesyuarat, tak boleh ikut dah. Kerana kita dilatih di dalam surau masjid. Dia gitu.